Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jumpa lagi kita dalam channel Babel Dr. Zack. Jangan lupa subscribe ya, dan kita kongsikan mana yang baik-baik. You all, hari ini Dr. Zack nak berkongsi cerita tentang satu kempen yang dinamakan kempen Code Black and White. Okey, apa itu Code Black and White? Dia definisinya itu ada sebenarnya kod emergency dalam istilah perubatan. Okay. Code Black and White ini sebenarnya initiated by a group of doctors, medical doctors, okay, yang sekarang ni status diorang adalah status sementara ataupun kontrak dalam perkhidmatan kerajaan. So mereka ni ramai 23,000 orang. Okay. Sebenarnya daripada 23,000 orang kontrak doctors tu cuma 789 sahaja yang diterima masuk dalam permanent position. Okay. So ramai sebenarnya yang ketinggalan lah. Okay. So nak ceritanya, you all kena faham dari asalnya macam mana benda tu. Okay. As a medical doctor, macam Dr. Zack sendiri. Okay. Dr. Zack sendiri 30 over years back lah. Kita di train oleh apa dipanggil universiti lah kan. So dalam situasi ini dia masalah supply and demand tau. So supply itu dia macam kilang lah, dia ada production. So macam doktor, production dia dekat universiti. Okay. So where are doctors being produced? Doktor being produced daripada universiti-universiti tempatan. Macam Dr. Zack dulu, kita dari Universiti Kebangsaan Malaysia zaman Dr. Zack, dan Universiti Melaya dan Universiti Sains Malaysia. Tapi benda tu evolve. Benda tu evolve sebab demandnya perlukan ramai doktor. So lebih banyak universiti awam yang menawarkan khusus kedoktoran, termasuklah UiTM, UIA, Universiti Islam Antarabangsa, juga UNIMAS. Okay. So lepas tu because of the demand also, maka dia buka kepada banyak lagi universiti-universiti swasta, contoh MASA, Twinning Program, Universiti Monash, kemudian Manipal Universiti yang ni dengan India, dan macam-macam lagi. Of course yang daripada luar negara tu satu lagi lah, maknanya supply of doctors daripada situ juga. Doktor dia dilatih di negara seperti Australia, di India, New Zealand, Russia pun ada, Okay. So di situ. So sekarang ini supply of doctors kepada Malaysia, kita ada 4,000 doktor yang being produced in a year. Okay. So berapa kadar nisbah doktor dengan pesakit? Okay, zaman Dr. Zack dulu memang jauh sangat, satu doktor tu 4,000 lebih pesakit. Tapi sekarang sebab tadi dah dengar tadi, supply-nya dah banyak, so kita punya nisbah doktor kepada pesakit telah capai 1 kepada 454 doktor pesakit. Okay. So itu adalah satu nisbah yang baiklah. WHO sebenarnya dia tak letaklah nisbah itu sebab dia depends on negara-negara. Tapi dia meletakkan base 80%. Kalau rakyat itu mencapai mudah capaian kepada perkhidmatan perubatan 80%, maksudnya itu dah baguslah. Tahap kesihatan sebuah negara itu memang bagus. Okey, itu dia tadi. So bila doktor dah ramai macam tu, apa masalahnya pula sekarang? Okey, so maksudnya sekarang kita ada pool of doctors. Okey, pool of doctors ni dia kena melalui syaratnya, dia kena melalui satu sistem yang dipanggil sistem doktor siswazah atau houseman lah. Orang selalu panggil housemanship. Okey, sebelum certified to be a doctor ataupun diiktiraf sebagai doktor yang boleh praktis lah dekat Malaysia ni. Okey. So dulu zaman Dr. Z 1 tahun lah housemanship, sekarang 2 tahun. Okay. So bila kita ada pool of doctors, so doktor ni kena go to housemanship. Okay. So dekat situ ada dua perkara yang kita kena tengok lah. Satu, untuk dia pergi sebagai houseman itu,
Houseman ni dia buat dekat hospital besar lah, hospital umum. Kita ada 14 negeri, tapi ada negeri yang ada 2 tempat, macam contoh Johor ada di Muar juga, Johor Bahru dan Muar. So dia kena pergi housemanship di hospital besar. Itu saja yang diiktiraf oleh kerajaan lah. Okay. So dalam proses tu dia ada penempatan, dipanggil penempatan. So penempatan ini dia bukan MOH, bukan Kementerian ataupun KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dilaksanakan oleh JPA, agensi dia JPA ataupun SPA. Okay. So you all ingat tak satu zaman dulu di mana kerajaan memperkenalkan pengecilan sistem perkhidmatan awam. Okay, tak silap 2019 kan. So bila dalam keadaan itu, so doktor juga profession doktor pun terkesan jugalah dengan sistem itu. Masa tu even sekarang pun maksudnya kerajaan tak punya duit yang banyak, maksudnya ada masalah dari sudut kita punya keuangan. So masa itu dapat bila pengecilan kepada perkhidmatan swasta itu, kerajaan telah dapat menjimatkan 1.9 bilion jumlah wang untuk emolument sahaja. Kemudian untuk pension lebih kurang dalam 464 lebih kurang gitulah juta penjimatan. Okey. So kita tak boleh salahkan kerajaan sebab tak ada duit lah kan. Okay. Kemudian bila dah masuk, penempatan ni juga penting. So dia boleh menempatkan dekat situ juga, yang diiktiraf kat situ sahaja. So bila maksudnya tak cukup untuk train, tempat untuk train doktor-doktor ni, itu pun jadi satu masalah. Jadi di situlah itu di antara perkara pertama. Okey, perkara kedua ialah contract doctors. So bila dah diterima jadi 23,000 tu contract doctors, apa yang menjadi concern kepada contract doctors ini ialah dalam satu dia tu contract. So bila contract tu maksudnya dia tak ada majikan contract. So bila majikan tak nak, lepas tu tak perlulah lagi kan itu. So situ lagi dah tak ada future. Okey, yang keduanya, bila kontrak ini yang mereka pertikaikan juga ialah masalah gaji. Bila gaji ni ialah kerajaan dia ada tangga gaji. So mereka yang contract doctors ni tangga gaji ialah UD41. Okey, so gaji dia tu lebih kurang dalam 2,900 lebih. Kemudian mereka yang kalau permanent itu pula dia UD43 yang tangga gaji dia 3,000 lebih. So beza dalam lebih kurang 700. Perbezaan tu satu hal lah kan, tapi kerja yang dia orang laksana itu kan sama je. So they also have to go to the clinics, they also have to go to the wards, they have to meet patients, services to patients dan sebagainya kan. So macam tu maksudnya risiko dia pun sama macam COVID-19 ni. Dia orang pun kerja macam tu juga. So they are also risk to get COVID-19 juga kan. So sama saja. Dalam gaji kecil, risiko sama. Okey, tu perkara ketiga. Okey. Perkara keempatnya ialah masalah daripada mereka ni tak ada future. Satu lagi is because mereka tidak dibenarkan untuk meneruskan dia punya career path. Career path tu, okay, doctors ni dia punya career path is very wide, spektrum dia besar. Okay, dia daripada kerja-kerja di lab, kemudian disiplin-disiplin yang kita ada macam radiologist, kita ada physician, kita ada pediatrician, kita ada surgeon, kita ada oncologist, apa pelbagai-pelbagai lagi. Itu hospital saja, tak masuk lagi dekat kesihatan. Itu apa ni kata, bahagian kesihatan. So bahagian kesihatan dia ada bahagian rektor, dia ada bahagian apa ni kesihatan awam, macam-macam lagi. So dan ada juga yang doktor-doktor yang duduk di admin, admin sebagai contoh, ialah sebagai pengarah dan sebagainya. Okey. So itu doktor punya ini. Jadi bila mereka tidak dibenarkan buat apa ni specialty, so ke mana dia nak pergi? Maksudnya sayang kan, they are not, they might be talented but tidak dibenarkan. So I think bila berhadapan dengan benda-benda ini, makanya of course lah, the future of the doctors are very bleak lah, very blurred macam tu.
So saya bimbang maksudnya ada beberapa perkara yang kita kena tengok kat sini. So kita dah faham dia punya flow tu tadi. So penempatan itu I think it is all about policy lah. It is all about policy, dan siapa yang kena buat policy is kerajaan lah kan. So bila penempatan itu tak ada, we got to understand that doctors are essential, ataupun perubatan medical services are essential. So kerajaan kena revise balik lah kan, tentang essentials ni, perkhidmatan mana yang essential, perkhidmatan mana yang tak essentials kan. Kalau menteri sampai 70 orang tu essentials ke kan? Ini cerita politik pula lah kan. Rasanya tak perlu pun sampai 70 kan. Zaman PH pun dulu kita ada lebih kurang 35 je menteri kan. Okey. So lepas tu kita tengok pula kepada penempatan tu tadi kan. So kalau dah kontrak itu, mungkin kita boleh lanjutkan, boleh lanjutkan kontrak itu daripada 2 tahun, sambung lagi. Okey, adalah maksudnya KPI ni okey, tak apa, maknanya bila menepati KPI boleh sambung lagi dia orang punya perkhidmatan. Sebab dalam keadaan sekarang kan ekonomi melisik, maka yalah, doktor pun perlu hidup juga. Itu yang kedua yang mungkin boleh difikirkan. Kemudian apa lagi yang ketiga? Career path sangat penting. Sebelum career path tadi, hospital. Kalau hospital tak cukup, mungkin kita boleh open up lagi kepada hospital-hospital swasta yang sebenarnya ada pun, yang saya dengar lah bahawa dia orang tu nak sanggup menerima untuk melatih doktor-doktor Siswazah ini. So kita buka lagi options tu supaya lebih ramai lagi doktor-doktor yang dapat ditempatkan, ada penempatan di hospital-hospital lain, menambahkan dia punya skill lah ya. Okey. Kemudian yang terakhir tadi ialah tentang career path tadi. So kalau misalnya membenarkan itu, they can actually go into certain discipline, dan kita menambahkan, maksudnya kita membuka lebih banyak lagi pool specialties kita, subspecialties kan. Sebab sayang, it is kerugian bukan saja kepada doktor-doktor yang ada potensi ini, tetapi juga kerugian kepada negara ya. Sebab kalau tak ada future, surely they will go out of Malaysia kan. Ada je negara-negara macam Singapura, New Zealand, Australia yang boleh menerima doktor-doktor ini, dan mereka boleh menambahkan skill mereka, dan yang sayangnya mereka bila tak ada future ni, they won't come back lah. They won't come back. So sampai bila doktor kita pun kita pun yang dah sedia ada tu also aging kan. So kita akan kehilangan resources, brain drain tu tadi. So okey, itulah lebih kurang macam tu. So Dr. Zack ini I will support this campaign, and I stand by with my junior doctors. Okay, so doktor, you all, kita jumpa lagi insyaAllah. Itu saja dari Dr. Zack, dan kita jumpa dalam perbincangan isu-isu yang lain. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.